Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar kelas 302. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Kita akan sambung Matematik tingkatan 3, bab 7 pelan dan dongakkan. Standard pembelajaran kita hari ini adalah 7.2.1, iaitu membanding dan membeza antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan. Okey. Jadi untuk rujukan kamu, sila buka buku modul inspirasi, muka surat 75. Okey. Kita akan buat latihan ni nanti. Dan cikgu akan tunjuk contoh yang pertama untuk objek P. Untuk objek Q, cikgu tinggalkan macam biasalah untuk latihan. TP, tahap bawah ni kamu boleh tengok TP3, tahap 3 untuk PBD ya. Okey, baik, sebelum kita buat latihan, jadi cikgu akan tunjukkan satu video. Cikgu nak kamu tengok video tersebut, fahami video tersebut untuk membantu kamu buat latihan untuk objek Q nanti. Dan kita akan buat sama-sama objek P. Okey? Okey, marilah kita sama-sama tengok video yang akan cikgu tunjukkan. Rajah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi empat tepat PQRS terletak pada satah mengufuk. Satah URQ ialah keratan rentas seragam objek. Lukiskan dengan skala penuh unjuran ortogon prisma itu pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z dan satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Nyatakan kesimpulan anda tentang panjang sisi dan saiz sudut di antara objek dengan unjuran ortogon masing-masing. Jelaskan kesimpulan anda. Untuk penyelesaian, bagi menjawab soalan A, kita akan lukis unjuran ortogon pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Okey, mata kita berada di atas, kita lihat ke bawah dan unjuran ortogon yang terbentuk ialah berbentuk segi empat tepat. Okey, kita lukis semula menggunakan pembaris dan pensel. Okey, garis ini berukuran 2 cm. Garis ini 6 cm dan lengkapkan segi empat tepat tersebut. Okey, seterusnya kita akan labelkan bucu P, Q, UR dan TS. Okey, seterusnya kita akan lukis unjuran ortogon pada satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Okey, mata kita akan melihat ke kiri dan unjuran ortogon yang terbentuk ialah segitiga bersudut tegak. Dan ini juga merupakan keratan rentas bagi objek. Okey, kita akan lukis semula dengan ukuran yang asal. Okey, garis ini 6 cm, garis menegak 8 cm dan kita lengkapkan segitiga bersudut tegak tersebut. Okey, seterusnya kita akan label QP, RS dan UT. Okey, seterusnya kita akan jawab soalan B iaitu nyatakan kesimpulan. Okey, untuk rajah 1, berdasarkan rajah asal serta unjuran ortogon yang telah kita bina, didapati bahawa panjang sisi TU, SR, PQ, PS dan QR serta saiz sudut tegak tidak berubah. Manakala panjang sisi TP dan UQ berubah. Seterusnya, kesimpulan rajah yang kedua
berbanding dengan objek asal. Okey, daripada rajah tersebut didapati bahawa panjang sisi TP, UQ, PS, QR, TS dan UR serta saiz semua sudut tidak berubah. Maksudnya, saiz segitiga yang kita bina ini serta sudutnya sama seperti yang asal. Cikgu harap semua dah tengok video tadi. Okey, kita tengok kepada soalan kita ni. Okey, 7.1.2. Rajah di bawah menunjukkan dua objek iaitu objek P dan juga objek Q. Okey, soalan dia adalah A. Bagi setiap objek itu, lukis dengan skala penuh unjuran ortogon objek itu pada suatu arahan yang pertama adalah satah mengufuk sebagaimana dilihat dari Z dan yang keduanya adalah satah tegak sebagaimana dilihat daripada X. Okey, dan B-nya adalah bandingkan panjang sisi dan saiz sudut objek dengan unjuran ortogon masing-masing. Jadi dia suruh kita bandinglah, membanding dan membeza. Baik, arahannya yang pertama A. Kita akan buat A dulu untuk objek P. Tengok objek ini. Okey, jadi soalan dia A, dia kata A pandangan daripada X. Jadi pandangan daripada X, dia nak apa pandangan daripada X? Okey, bila dia pandangan daripada X ni, kita pandang, maksudnya kita tolak dia rapat ke dinding ni. Okey. Jadi, sorry. Okey, baik. Cikgu harap kamu semua dah tengok video tadi. Jadi, kita akan gunakan apa yang kita tengok daripada video tadi untuk kita jawab soalan muka surat 75 sama-sama. Rajah di bawah menunjukkan dua objek P dan Q. Okey, bagi setiap objek itu, lukis dengan skala penuh unjuran ortogon bagi objek itu pada suatu satah mengufuk sebagaimana kita lihat daripada Z. Dan satu lagi, kamu boleh tengoklah anak panah dia. Dan satu lagi adalah satah tegak sebagaimana kita lihat daripada X. Jadi, yang pertama, arahan dia adalah satah mengufuk sebagaimana dilihat dari Z. Mana Z? Z atas kan? Dia anak panah di atas ni. Ni Z. Anak panah dia ke bawah. Okey. Jadi, bila kita tengok daripada bawah, apa yang kita nampak adalah tapak ni A, B, C dan D. Yang segi empat ni. So, kita akan lukis segi empat dia. A, B, C dan D. Okey. Kita akan lukis. Ini tengok cikgu dah lukis. Kita akan labelkan dia ini sebagai A. Okey, bawah ni A. Okey, kita labelkanlah dia. B di sini. Di sini C. Tengok yang tapak dekat sini Di sini D. Okey, ini D Ini D. Okey, kita dah label. Kita dah label A, B, C, D. Jadi, bila kita dah label, kita tahu kan A ke B dia berapa? A ke B dia kata 4 cm. Ni A ke B ni tadi 4 cm. Ini 4 cm. Tulislah. Okey, kenapa ada dua garis ni? Dua garis ni maksud dia yang ini. Kamu boleh tengok Okey, D ni E ke D. Dekat D ni dia ada E ke F kan? Okey, E ke F dia bagi 2 cm. Maksudnya antara D dengan C ni dia ada antara D dan C dia ada E dan F. Di sinilah kita akan tulis ini adalah E dan ini adalah F. Kita labelkan dia dulu. E, F. Kalau di sini E dan F, depan dia ni apa? Depan dia apa? H dan G. Jadi kita tulislah. Ini adalah H dan ini adalah G. Okey kelas. Ini G
Okey, bila kita dah tulis H dan G, kita nak buat apa? E dan F ni, dia kata E dan F 2 cm. So, tulislah sini. Tulis 2 cm. Maksudnya E ke F 2 cm. Dan H ke G juga, H ke G samalah 2 cm juga. Okey, bila 2 cm. Jadi, kalau sini 2, sini 2 kan. Panjang ni 4. Jadi panjang antara A ke H, G ke B ni, kamu boleh tahulah sini 1 lah. Okey, 1 cm, sini pun 1 cm. Jadi bila kita tambah 2 tambah 1 tambah 1, dia jadi A ke B 4 cm. Okey, apa pula jadi pada panjang B dan C? Tengok balik objek asal. B ke C berapa dia tulis? 5 cm. Jadi tulislah B ke C 5 cm. Okey, selesailah arahan dia untuk yang pertama. Satah mengufuk sebagaimana kita lihat dari Z. Bila kita lihat daripada Z, kita akan dapat bentuk ini. Okey, bentuk ni. Okey, baik kelas 1 selesai. Yang kedua pula dia kata satah tegak. Sebagaimana kita lihat daripada X. Ini X. Kedudukan kita di X. Kita tengok apa kita akan nampak pada dinding sebelah sini. Macam cikgu dah ajar sebelum ni kan. Dia tolak ni apa yang kita akan hasilkan. Ini. Walaupun dia punya ni tak ikut skala. Tapi hasilnya samalah. Okey, yang kita nampak. Jadi apa yang kita kena nampak, tulis dulu adalah apa yang kamu nampak daripada sini. A yang terlindung adalah D kan. So labelkan dulu di sini. A, D kan. Stroke D. D tu yang terlindung lah. Okey, yang ini apa yang kamu nampak dulu? B stroke C. B yang terlindungnya adalah C. Yang ini H. Kita nampak dulu baru E. Okey, H. Ini E. Dan last sekali apa dia? Last sekali adalah G dan F. G, F. Okey kelas. Jadi kita boleh tengok. Kita boleh tengok sekarang apa yang kita nak tengok adalah okey, ukuran dia. A ke B berapa? A ke B. Ini A ke B 4 cm. So tulislah sini 4 cm. 4 cm. Okey, sorry 4 cm. Okey. 4 cm. Ini adalah 4 cm. Okey. 4 cm. Okey. A ke H. A ke H. A ke H dia 3 cm. 3 cm. Kita dapat 3 cm. Sebab C ke F dia 3 cm. Dia samalah. Ini dia tulis ni. Nampak tak yang ni? Ni. C ke F 3 cm. Jadi yang ini pun samalah. Ini pun sama sebab dia ada tanda 2 tu kan. Maksudnya samalah. Okey, jadi ni huruf apa ni? B ke G. B ke G juga 3 cm. 3 cm. Okey. Baik. H ke E. E ke F. E ke F berapa? E ke F 2 cm. So kita labelkanlah 2 cm. Macam tu. Okey, sekarang ni kita dah dapatlah nilai semua ini. Jadi yang keduanya dia suruh kita bandingkan. Jadi kita akan bandingkanlah hasil daripada satah mengufuk dan juga satah tegak. Adakah sama kita dapat? Okey. Yang berubah apa? Yang kekal apa? Nombor 1. Okey, soalan B. Bandingkan panjang sisi dan saiz sudut objek dengan unjuran ortogon masing-masing. Okey. Jadi kita buat kesimpulan lah yang untuk untuk B. Disuruh kita bandingkan. Okey. Jadi B kita akan bandingkan lah yang berubah dia apa? Apa yang berubah? Yang berubah H ke A 1 cm. Ini H ke A. Tengok sini. H ke A. Tengok jawapan sini yang cikgu tulis ni. Berubah ditulis. Apa yang berubah? Panjang sisi HA, GB, ED dan FC. Berubah. Panjang HA
Sini HA dia 1 cm. Sini HA dia berapa? Sini HA 1 cm. Sini HA dia 3 cm. Jadi berubahlah. HA berubah. Okay. GB juga berubah dia kata. Okay, kita tengok nombor 1. GB 1 cm. GB 3 cm berubah juga. E ke D. E ke D 1 cm. E ke D 3 cm. Dan F ke C 1 cm. Ini F ke C 3 cm. Itu yang berubah. Yang kekal apa? AB. AB 4 cm sama. Ini 4 cm sama juga 4 cm. DC. D ke C sama 4 cm sama juga. Ini pun D ke C 4 cm sama. H ke D. H ke D 3 cm. Atas H ke H ke D. H ke D di sini. H ke D 3 cm tidak berubah. Dan E ke F. E ke F 2 cm. 2 cm. E ke F 2. Ini H ke G. H ke G tidak berubah. Itu yang tidak berubah lah. Okay. H ke G 2 cm. H ke G 2 cm. Okay. Baik. Jadi kita akan buat kesimpulan lah. Okay. Kita buat kesimpulan. Yang berubah apa, yang kekal apa bila kita tengok daripada mengufuk dan bila kita tengok daripada satah menegak. Tiada perubahan bagi panjang sisi dan saiz sudut. Jadi panjang sisi dan saiz sudut tidak ada perubahan. Jadi cara yang keduanya untuk kamu tulis adalah, okay, yang ni kita dah selesai tadi. Kamu boleh stop atau pause video ni, salin dulu yang ini dekat sini ya. Salin dulu dekat sini sebelum kita pergi kepada B. Okey, B ni kesimpulan dia lah yang kita boleh buat. Baik kelas. Jadi tadi kita dah buat kita dah buat untuk soalan 1 dan 2 ni lah, A 1 dan 2. Jadi untuk kesimpulan B1 yang berubah tulis ya. Salin yang ini, yang berubah apa dia tadi yang kita bincangkan. Yang berubah panjang sisi dia adalah HA, GB, ED dan FC. Okey, itu yang berubah. Okey, yang kekal adalah panjang sisi AB, DC, HG dan EF. Itu yang kekal. Okey, dari segi panjang sisi dia kekal, tidak berubah. Jadi yang keduanya adalah kesimpulannya tiada perubahan bagi panjang sisi dan saiz sudut. Jadi kamu dah jawablah untuk soalan A1 dan 2, B1 dan 2. Jadi kelas, cikgu akan tinggalkan pada kamu untuk objek Q. Objek Q, hati-hati. Yang pertamanya adalah pandangan Z daripada bawah dan yang keduanya X daripada sisi. Okey, yang pertamanya dia nak satah mengufuk macam tadilah kita buat tadi dulu, lukis dulu daripada satah mengufuk, dan yang keduanya kita buat satah tegak. Lepas tu kita akan buat kesimpulan lah, mana panjang sisinya berubah, mana yang kekal, dan kesimpulan apa kesimpulan yang kita boleh buat. Okey, jadi cikgu nak yang pertamanya ambil gambar, hantar pada cikgu. Dah siap, cikgu boleh nilai. Okey, yang keduanya sila tekan link kehadiran kamu untuk memastikan kamu hadir pada hari ini, bukti kamu hadir. Okey, jika ada soalan boleh PM cikgu lah secara personal. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan tahniah untuk kehadiran hari ini. Assalamualaikum.